Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau dan barisan jawatan kuasanya, sahibul fadilah Tuan Imam, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah kerana dengan izinnya pada malam yang mulia ini kita dapat meneruskan perbincangan berhubung dengan agama kita yang mulia ini. Oleh kerana kita berada pada bulan Muharram dan kita masih lagi segar dengan sambutan Ma'al Hijrah, pada malam ni sengaja saya nak pilih satu tajuk daripada tajuk yang kita tengok cukup baik untuk kita analisis. Setidak-tidaknya kita tengok mereka macam mana berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya pilih ialah peranan Abu Bakar As-Siddiq dan mauqifnya dalam kehidupan, termasuk pada masa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan satu nama yang besar dalam Islam. Abu Bakar adalah sahabat radhiyallahu an yang amat dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih muda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Maknanya usianya, kalau Nabi umur 63 tahun, dia 61. Pada masa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menampakkan keunggulannya. Bermula daripada sahabat lain hijrah, Abu Bakar tak hijrah. Ada setengah riwayat kata Abu Bakar nak hijrah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan. Seolah-olah satu isyarat, walaupun sahabat lain sudah berhijrah, tapi mungkin untuk Nabi buat sahabat. Sehinggalah satu hari Rasulullah SAW datang rumah Abu Bakar dalam waktu yang tergesa-gesa, dalam waktu yang ghalibnya orang tak ziarah rumah orang. Mungkin tengah hari betul, bila baginda sampai ke rumah Abu Bakar, maka Abu Bakar faham mesti ada perkara besar. Kalau bukan perkara besar, baginda sallallahu alaihi wasallam tak datang pada waktu yang nadir serta jarang orang ziarah masa itu mengikut tradisi Arab. Selepas Nabi kata laqad azinallahu li bil hijrah, Allah izinkan bagiku untuk hijrah, maka Abu Bakar menjawab, as-suhbatu ya Rasulullah, saya nak bersahabat denganmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, cuba kita analisis sedikit. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Bakar bahawa dia nak hijrah.
Tiba-tiba Abu Bakar jawab, saya nak bersahabat denganmu. Sahabat di sini tuan-tuan bukan makna kita kata nak pergi melancong. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, saya nak ke Mekah. Tuan kata mungkin saya nak tumpang sama ni, saya bayarlah kata ni. Bukan macam tu atau melancong di mana-mana tempat. Tapi jawapan tersebut adalah jawapan yang cukup merisikokan Abu Bakar. Nabi masa tu onta. Nabi dikehendaki dengan uftinya 100 ekor unta. Artinya orang yang bersama Rasulullah SAW juga akan dikenakan hukuman. Tapi Abu Bakar sanggup. Di sinilah nilai persahabatan. Jadi sahabat ni tuan-tuan mahal nilainya. Nak banding dengan yang lain jauh, sahabat cukup hebat. Sebab itulah sewajarnya kita mencari sahabat-sahabat sejati. Sahabat yang mungkin mukaddimahnya ialah isteri kita. Allah berfirman wasahibatihi wa bani, dan sahabatnya yakni isterinya dan juga anak-anaknya. Jadi kalau dengan isteri pun lebih kurang dah, payah orang lain. Sebab itu kita tengok rapuh sekarang ni institusi kekeluargaan, antara adik-beradik, antara anak-beranak, antara suami isteri, antara pak saudara, antara sepupu sepapa jauh. Dia tak macam dulu. Dulu saudara pak pupu, Allah dia usulnya. Tapi sekarang beza, tuan-tuan. Sahabat dalam Islam kalau kita tengok zaman Nabi dulu, bahkan zaman sebelum daripada itu, kita akan dapati tak ada tandingan pada zaman Nabi. Ini kadang-kadang kita terlupa nak fikir macam mana Rasulullah SAW bina persahabatan. Sekarang kalau orang tu rebah, dia seorang je rebah. Kalau dia bankrupt, orang lain senyap je. Habis kuat takziah, habis kuat kata saya simpati. Setakat tu je lah. Yalah nak tolong pun kita kata hamba pun tak mampu juga. Tak ada, kata orang tak ada cari penyakit, nak cari penyakit buat bendanya. Ya juga. Ini keadaan. Tetapi Nabi boleh bina satu jaringan persahabatan yang paling hebat. Tuan-tuan, sahabat Nabi sayang kat Nabi tiada tandingan dan bandingannya. Dan kaedah menyebut bila ini berlaku bermakna Nabi juga sayang pada sahabat dia. Dia tidak akan berlaku sehala. Kalau sehala tak jadi, dia kena dua hala. Jadi di sini dalam satu riwayat seorang sahabat tu dia kena hukum mati di Mekah. Dalam keadaan hampir dijatuhkan hukuman, pembesar Quraisy tanya dia, wahai sahabat, wahai si pulang, kamu nak ke tidak kamu pulang ke negeri kamu dalam keadaan selamat? Kamu pulang dalam keadaan selamat, dan Muhammad ganti tempat kamu ni. Apa dia jawab, tuan-tuan? Ini bukan Abu Bakar. Abu Bakar lebih lagi. Sahabat ini jawab, kalaulah satu duri akan masuk menembusi kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, aku sanggup nyawaku jadi ganti supaya tidak kena. Duri, tuan-tuan, kalau kena sikit, macam mana kesannya? Tak ada apa. Tapi inilah sahabat. Sebab itu tuan-tuan,
sahabat ini cukup hebat. Akhirnya pembesar Quraisy berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku tak tengok seseorang cintakan kepada seseorang lebih daripada rakan-rakan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tuan-tuan, apa makna? Tengoklah hebat dia punya cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bercakap dengan sahabat kita, tengah bercakap mari seorang sahabat yang lain, kita pun cepat bangun sungguh ni, peluk-peluk buat nunduk ni, mana hormat mana. Kata, "Syekh, apa khabar? Mana tuan?" Dia kata, "Okey." Dia bukan minta maaf, saya sibuk. Kita pun cakap dengan kawan kita, "Syekh, kita tahu dia itu siapa? Dia itu the best friend in the world." Kawan sejati itu dia. Kenapa kawan saya? Dia tunjuk lubang saya. Kalau tak, saya tak jadi korporat macam ni. Jadi kita nampak dah, ni sahabat yang sejati. Jawabnya silap. Siapa sahabat sejati? Kata Ibnu Athaillah Sakandari, "Khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allahi maqaluhu wa yunhiduka haluhu." Sebaik-baik sahabat yang kamu nak rakankan ialah di mana cakapannya itu akan memandu kamu kepada Allah. Dia pergi kat kita tepuk bahu, "Syekh, dengar kata akhir tahun nak masuk awal tahun, bila nak bertaubat nak pergi masjid surah Balah." Kita pun terkejut, Allah, kasar main. Kasar main. Tapi inilah sahabat. Kadang-kadang dia, kita tengok dia, kita pergi, "Syekh, minta maaf Syekh, saya ni sibuk sangat, tak sempat nak ibadah." Tapi kita cuba nak membuat satu kenyataan kemaafan. Sepatutnya bukan maaf kat dia, maaf minta kat Allah. Jadi orang macam ni, bila kita tengok, inilah sahabat sejati. Bukan sahabat harta benda semata-mata, bukan sahabat pangkat semata-mata, tapi sahabat sebenar yang nampak akhirat. Dia tunjuk jalan ke syurga, dia tunjuk jalan ke masjid, dia tunjuk jalan ke majlis ilmu, dia tunjuk jalan untuk takwa kepada Allah. Ini sahabat sebenar. Kalau kita cari atas asas yang lain, bukan sahabat sebenar. Kedua, kita tengok Abu Bakar apabila dia nak hijrah, dia tunggu Nabi dan dia bagi tahu, ni binatang dia ni ada 2 ekor ni, pilihlah ya Rasulullah, percuma. Tapi perangai Rasulullah ni, dia bukan take advantage, dia bukan ambil kesempatan. Apa dia buat? Dia kata, 2 ni aku ambil seekor, aku bayar. Itu sahabat sejati. Kalau kita kawan dengan sahabat kita, kita bayar, kita bayar, kita bayar, kita bayar. Ni sahabat dah, anda sahabat. Kalau anak kita juga, dia kata kawan dia bagi, kawan dia bagi. Kata, bila anda nak bagi ke kawan anda? Tapi ada jadi spesies macam tu. Dia suka untuk menerima dan dia terlupa untuk memberi. Orang ni bukan sahabat sejati, tuan-tuan. Dan kalau anak kita, keluarga kita kena ajar. Kena ajar. Kalau kita dah ajar, jadi anak kurang ajar. Bila kurang ajar, jadi susah. Ini masalah. Jadi, sahabat sejati lain, dia pandai berkawan. Orang zaman dahulu pandai berkawan. Sahabat Nabi pandai bersahabat sehingga ketitisan darah terakhir. Inilah sahabat sejati. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Bila sampai ke Gua Sur, Abu Bakar dulu masuk dan cek semua sekali.
Duduk dalam gua. Duduk bukan 2 jam, beberapa hari untuk meredakan keadaan. Di sini hebatnya bagaimana anak-anak Abu Bakar, Asma, Abdullah, hambanya Amir bin Fuhairah tolong bagi makan, minum, bagi maklumat dan sebagainya, bekalan. Di sini kita tengok Abu Bakar bukan untuk diri dia seorang, tapi dia gunakan anak-anak dia share sama. Tapi kita tengok dalam keluarga kita, hak rajinnya bapak seorang je, mak malah. Mak rajin, bapak sibuk malah. Mak bapak rajin, anak malah. Jadi itu suasana yang berlaku. Tapi tidak macam Abu Bakar ni, seluruh keluarga dia digunakan untuk Islam. Hebat tak? Ini orang yang hebat. Dia boleh latih. Kita sepatutnya kena latih anak-anak kita. Wahai anakku, pesan apa satu, jadilah anda sebagai orang yang bersama Islam. Jadilah orang yang sentiasa meninggikan syiar agama Allah. Saya baru balik daripada Sabah, pergi ke Kota Kinabalu, ceramah di ustaz-ustaz ramai soal jawab. Kemudian ke Sandakan. Rupa-rupa di Sandakan ni ada satu masjid. Masjid itu adalah masjid yang dikatakan dan disangkakan masjid yang tertua di seluruh Borneo, termasuk Kalimantan. Masjid Hasabullah Tahir, satu masjid yang dibina pada tahun 1820 oleh seorang pedagang daripada Madras. Kemudian dibuat pengkalang untuk syiar agama Allah di bumi Sandakan oleh seorang daripada asalnya Yaman. Tuan-tuan bayangkan macam mana bersungguh dia datang, dia bawa